Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hari Jumaat, hari yang penuh keberkatan. Semoga apa yang dihajatkan menjadi kenyataan. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam sejahtera kepada anda semua penonton TV3. Sekarang ini anda bersama saya, Hawa Rizwana Rizwan di rancangan Wanita Hari Ini. Kepada adik-adik yang sedang belajar sama ada di peringkat sekolah ataupun universiti, belajar rajin-rajin, jangan pernah putus asa. Semoga membesar menjadi generasi yang berbakti kepada negara. Kepada anda yang bekerja dari rumah pula, okey, bekerja juga, relax juga, tenangkan diri, lakukan senaman, okey, keluarkan peluh supaya keluar hormon-hormon yang menggembirakan anda. Baiklah, hari ini di Wanita Hari Ini, hari Jumaat, pastinya kita akan bawakan satu topik hikayat perkahwinan. Tetapi sebelum itu, ayuh kita imbas kembali angka statistik COVID-19 pada hari semalam yang pastinya kalau kita lihat di media sosial cukup membimbangkan. Rata-rata masyarakat Malaysia meluahkan kerisauan mereka kerana kes melebihi angka 5,000. 5,841 kes baru direkodkan dan jumlah kes kematian baru juga cukup tinggi, 84 kes kematian baru. Takziah kita ucapkan kepada keluarga yang kehilangan insan tersayang disebabkan COVID-19. Baiklah, kalau kita lihat jumlah keseluruhan kes COVID-19 juga sudah melebihi angka 716,847 kes dan kluster-kluster baru seperti yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada hari semalam. Ada 21 kluster tempat kerja, 8 kluster komuniti dan 1 kluster kumpulan berisiko tinggi. Kalau kita lihatkan kategori kluster tempat kerja ini memang cukup tinggi. Pastinya ada dalam kalangan mereka yang terpaksa ke pejabat, ke tempat kerja kerana tidak boleh dilakukan di rumah. Apa yang kita harapkan dan boleh pesan kepada anda semua, walau di mana pun anda berada, walaupun di tempat kerja, walaupun rakan-rakan sekerja anda, jaga SOP, patuh SOP yang ditetapkan. Baiklah, sebelum kita kongsikan topik WHI pada hari ini, kita teruskan bersama rakan pengacara saya, Fahrin Ahmad. Ada sesuatu yang menarik ingin dikongsikan bersama anda. Betul, Hawa. Okey, baik. Jadi Hawa, pada hari Jumaat yang penuh berkat, penuh rahmat ni kita panjang-panjangkan doa kita untuk semua. Dan di siaran hari Jumaat ini juga saya tidak akan membiarkan Hawa kesorangan. Saya Fahrin Ahmad bersama dengan anda para penonton Wanita Hari Ini. Teruskan bersama dengan kami. Baik, di pembukaan ini juga ada sesuatu yang sangat istimewa untuk wanita, suatu ilmu yang saya kira perlu dikongsikan bersama dengan anda semua kerana setiap wanita sekarang dah ada kerjaya, dah mempunyai pendapatan sendiri dan mereka jangan lupa bahawa mereka juga memikul amanah dan tanggungjawab untuk membayar cukai. Jadi pada hari ini, khusus untuk usahawan wanita, ambil tahu tentang cukai, kita cukup bertuah kerana kita akan bersama dengan pengarah bahagian pendidikan cukai Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Puan Niazlin Razwan yang telah pun bersedia di dalam talian. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Okey, Puan. Istimewa betul wanita ni, Puan. Tapi mereka juga harus tahu dan dididik tentang cukai. Baik, mungkin kita nak membuka soalan kita pada hari ini adalah dengan adakah perniagaan yang dijalankan oleh usahawan wanita dikenakan cukai oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia? Okey, terima kasih kepada wanita hari ini kerana menjemput saya. Jadi saya terlebih dahulu ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada wanita-wanita yang menceburi dunia usahawan. Kerana secara tidak langsung anda telah menyumbang kepada pembangunan negara. Ya. Jadi berbalik kepada soalan tadi, untuk slot ringkas ini saya fokuskan kepada usahawan wanita kita yang terlibat dalam kategori perniagaan mikro.
Jadi jika kita melihat trend terkini, golongan suri rumah terutamanya giat menggunakan medium seperti Facebook dan Instagram untuk berniaga produk kecantikan, barang hiasan rumah, produk makanan dan macam-macam lagi. Jadi bagi mereka yang serius dalam perniagaan online, pendapatan mereka boleh mencapai 4 ke 5 angka sebulan ya, terutamanya yang menjadi ejen atau stokis produk yang berjenama. Jadi oleh itu, sememangnya usahawan wanita ini tertakluk kepada cukai pendapatan. Okey, mungkin ramai juga ingin tahu daripada segala sumber pendapatan dan sebagainya, bagaimana pihak LHDN sendiri menentukan usahawan wanita ini layak dikenakan cukai ataupun tidak? Okey, berbeza dengan mereka yang makan gaji ya Farin, di mana pendapatan tahunan perlu melebihi RM34,000 untuk mendaftar nombor cukai pendapatan. Namun untuk yang berniaga ni tidak ada pendapatan minimum yang ditetapkan untuk mendaftar. Jadi setiap keuntungan atau kerugian daripada menjalankan perniagaan ini perlu dilaporkan. Yang penting daftar dan lapor dulu sama ada layak atau tidak dikenakan cukai, itu adalah perkara kedua. Jadi ini adalah kerana kesalahan ramai peniaga bukan kerana tidak membayar cukai, tetapi mereka tidak melapor dan menghantar borang cukai. Tidak kira sama ada untung atau rugi, peniaga wajib melaporkan pendaftaran mereka. Jadi sekiranya telah berdaftar, maka usahawan wanita ni dia tidak perlu lagi risau dan takut untuk memuat naik dan memperagakan perkhidmatan dan barangan mereka ke laman sosial media kerana mereka telah pun berdaftar sebagai pembayar cukai. So yang penting sekali sebagai seorang usahawan wanita, mereka perlu terlebih dahulu mendaftar, Puan. Okey, tapi juga sekarang kalau kita lihat trend sekarang, ramai yang berniaga secara sambilan daripada rumah dan kebanyakannya dalam talian ataupun online. Jadi boleh Puan jelaskan lebih lanjut tentang perniagaan online yang dikenakan cukai atau ada yang terkecuali ke? Okey, sejujurnya masih ramai lagi peniaga online ni yang belum berdaftar dan melakukan pendapatan walaupun telah menjana pendapatan yang boleh dikenakan cukai. Jadi keadaan ini mungkin disebabkan mereka tidak mempunyai maklumat atau pendedahan yang betul ya. Jadi pendapatan online yang boleh dikenakan cukai termasuklah pendapatan yang diterima oleh Insta-famous atau influencer melalui content review. Maka pendapatan ini memang perlu dilaporkan. Tak perlu risau untuk melapor kerana tidak semua pendapatan perniagaan itu dikenakan cukai. Setelah mengambil kira perbelanjaan yang digunakan, insentif, pelepasan dan rebate cukai. Dan sekiranya rugi pada tahun ini, contohnya rugi tersebut pun boleh dibawa untuk tolak daripada keuntungan di tahun depan. Okey, jadi itu adalah fakta sebenar tentang cukai yang Puan kongsikan tadi dan diharap kita mampu untuk mengubah persepsi usahawan wanita tentang membayar cukai ataupun ambil tahu tentang cukai ini. Tetapi ramai juga, saya pasti tertanya, saya juga tertanya juga, Puan boleh kongsikan ke mana wang cukai yang dibayar oleh kita semua ini dibelanjakan? Ramai mungkin tak faham tu. Okey, sebelum itu saya ingin menyentuh dari segi manfaat Farin yang boleh dinikmati oleh usahawan wanita sebagai pembayar cukai ya. Sebagai contoh senang. Usahawan wanita ni kebiasaannya katakanlah menjual 10 loyang kek lapis sehari secara online. Jadi permintaan semakin meningkat dan memerlukan dia menghasilkan 50 kek lapis sehari. Sudah tentu dia memerlukan modal untuk membeli tambahan oven contohnya ya. Jadi sekiranya usahawan wanita ini telah berdaftar sebagai pembayar cukai, ini akan memudahkan dia untuk mendapat pembiayaan kerana borang pengisytiharan cukai pendapatan adalah dokumen penting yang diperlukan oleh pihak bank bagi meluluskan permohonan pembiayaan. Jadi ini sudah pastinya akan meningkatkan lagi profil keuangan usahawan wanita itu sendiri dan memudahkan pembelian aset lain seperti kereta, rumah di masa akan datang ya. Jadi selain daripada profil keuangan yang bagus, mendaftar sebagai pembayar cukai juga membuka ruang untuk usahawan wanita memperolehi pelbagai bentuk geran dan insentif daripada kerajaan. Jadi salah satunya ialah geran khas prihatin atau GKP di bawah baru-baru ini Pemekasa, di mana sebanyak RM1,000 diberikan kepada lebih 1 juta peniaga mikro untuk memastikan kelangsungan perniagaan mereka ketika pandemik ini. Jadi ke mana wang cukai ini dibelanjakan? Jadi dalam belanjawan kerajaan Persatuan 2021 dianggarkan sebanyak 40% ya hasil kerajaan terbit daripada cukai langsung yang mana sebahagiannya diperuntukkan khusus untuk kumpulan wang COVID-19. Jadi hasil cukai ini sebenarnya lebih banyak yang telah banyak ya membantu kita terutamanya di saat negara dilanda musibah pandemik COVID-19 ini. Jadi kepada usahawan wanita, anda bayangkan apabila anda telah mendapat geran dan insentif ini, kemudian anda berupaya pula untuk menjana keuntungan, kemudian anda akan sumbang kembali dalam bentuk cukai bagi membantu pula usahawan lain seperti kitaran dalam satu ekosistem. Jadi apa yang anda beri sebenarnya akan anda dapat semula dalam pelbagai bentuk kemudahan. Baik Puan, saya harap dah dapat mampu mengubah persepsi usahawan wanita kita. Baik, pesanan akhir kepada penonton wanita hari ini. Silakan Puan.
Okey, saya menyeru kepada semua usahawan wanita untuk tampil mendaftar fail cukai supaya anda berada dalam radar bantuan kerajaan di samping mudah untuk mendapat pinjaman dan meningkatkan profil kewangan dan perniagaan anda. Jadi tidak semestinya apabila mendaftar terus kena cukai. Yang penting anda tidak lagi perlu risau untuk menayangkan bukti kejayaan di laman sosial media. Dan sekiranya telah berjaya, anda sumbang semula dengan membayar cukai supaya dana tersebut akan terus membantu para usahawan yang lain. Jadi tarikh akhir penghantaran borang EB perniagaan ini pada tahun itulah kita lanjutkan sehingga 31 Julai 2021 kerana pelaksanaan PKP 3.0 ya. Baik. Tapi jangan tunggu saat akhir dan saya juga ingin nasihatkan kepada wanita-wanita di luar sana agar sentiasa berwaspada dengan sindiket penipuan penyamaran sebagai pegawai LHDN yang semakin aktif sejak hari ini ya. Jadi berhati-hati dengan setiap panggilan, mesej, email maupun surat yang meragukan. Semak dulu dengan LHDN dan jangan jadi mangsa skamer. Baik. Okey. Terima kasih sekali lagi. Alright. Okey, Puan Nazrin Razwan, Pengarah Bahagian Pendidikan Cukai Jabatan Khidmat Korporat LHDN Malaysia. Terima kasih sekali lagi, Puan. Baik, kita harap dapat memberi pencerahan kepada para usahawan wanita kita di luar sana. Saya kira topik hari ini, hikayat perkahwinan ada juga perkaitannya dengan pendapatan, rezeki, tidak kiralah daripada suami maupun isteri, tetapi apa yang pasti setiap bahtera perkahwinan itu pastinya ada perkongsian, termasuklah perkongsian rezeki. Itu yang akan kita bincangkan pada hari ini dan sekiranya anda ada sebarang pendapat atau apa-apa saja yang ingin dikongsikan bersama kami, sila ajukan komen soalan anda di Facebook kami Wanita Hari Ini TV3 atau di Instagram kami WHI TV3. Pastikan anda terus bersama dengan kami. Sebentar saja lagi, saya akan kembali bergandingan dengan Hawa Rizwana. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Wanita hari ini. Hari ini. Dia apa ni? Dia rekod gembira. Tak ada. Yes ke no? Gapo yes no? Pilih lah. Nak yes ke no? Yes no kapan-kapan pun nak nikah lain. Tak ada. Pilih je. Nak yes ke no? Kan macam-macam jago lah. Tak ada. Oh, yes. Confirm nak yes. Tak si aku yes. No. Apa? Cepat sangat berubah fikiran. Tak si aku yes tu nak nikah lain. No. Kau no Tuhan dia sedang berjuang, jaga dia, lindungi dia, karena ada yang menunggunya untuk pulang. Kita memang sedang berduka, bukan berarti kita Itu dia rangkuman TikTok pada hari ini yang memberi gambaran topik kita pada hari ini, kongsi rezeki. TikTok yang pertama tu Fahril, patutnya jawab yes. Jawapan pertama tu ikut kata hati dapat RM50. Tergerak juga kita semua di dalam studio ini dan kita harap perkongsian kami tadi dapat menceriakan hari anda. Baik, Hawa, hari kita nak bercerita tentang hikayat perkahwinan, kongsi rezeki. Okey, saya faham Hawa belum berumah tangga, tapi katalah suatu hari nanti Hawa berumah tangga, adakah ini satu seluruh daripada saya adakah pendapatan suami, pendapatan Hawa, pendapatan Hawa adalah pendapatan Hawa sendiri? Wow, soalan cepumas Fahril Ahmad pada hari Jumaat ni. Okey, bagi saya kalau topik tentang kewangan ni kan, isu kewangan memang satu topik yang sensitif kan, tapi sebagai suami isteri, biasa orang cakap suami isteri ni teamwork kan, best friend. Memang perlu ada ketelusan dan perlu dibincangkan bersama kot. Betul. Supaya lebih mudahlah perjalanan perkahwinan yang hingga ke akhir hayat. Keharmonian bukan saja suami isteri, rumah tangga, tetapi juga anak-anak. Maka dengan itu, hari ini kita bersama dengan tetamu-tetamu hebat kita yang ada kisahnya masing-masing, yang
mampu untuk dikongsikan bersama dengan kita. Ya. Terlebih dahulu kita perkenalkan Tuan Haji Hushim Saleh, perunding motivasi yang tak asing lagi bersama dengan kita, berbaju kuning emas pada hari ini. Dan pasangan romantis ini yang kita ingin dengar cerita daripada mereka, iaitu Puan Mona Din dan juga Encik Zulkifli Muhammad Ali. Terima kasih kesemua tetamu kita pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, pastinya apa yang kita nak bincangkan pada hari ini pastinya untuk membantu mereka-mereka yang baru saja mendirikan rumah tangga untuk tahu bagaimana cara terbaik untuk urus kewangan mereka dan kongsi rezeki bersama. Eloklah kalau kita mulakan dengan Tuan Haji Hushim dulu, ya, yang berbaju kuning, cukup ceria pada hari ini. Ya. Baik, Tuan Haji. Sebenarnya untuk kita nak kongsi antara suami isteri ni perlu ada ketelusan tu. Tetapi bagaimana untuk ada kepercayaan untuk berkongsi mengenai kedudukan kewangan mereka, Tuan Haji? Okey, terima kasih kepada Hawa, Rahin dan juga Puan Cik Zulkifli, Puan Mona. Puan Mona. Itu dia. Jadi sebenarnya bila kita kata soal kewangan ni sangat sensitif, Pak Rahim ni. Jadi saya bercakap ni berdasarkan kes-kes saya lah di klinik saya lah biasanya. Biasa soal duit ni yang penting makna tadi tu kalau kita boleh suami isteri, kita kalau boleh tidak ada rahsia lah. Tidak ada rahsia maksudnya saya kat sini kalau boleh kita suami isteri ni kita tahu berapa gaji suami kita. Dan isteri pun kena beritahu juga dengan suami berapa gaji dia. Sebab ada juga kes saya kadang-kadang suami sampai isteri sampai dah kahwin 30 tahun pun tak tahu berapa gaji suami. Dia berahsia kalau tanya adalah tu yang tahu aku bagi kau cukup bulan. Jadi kat sini isteri yang jumpa saya tu dah 30 tahun lebih tu dia rasa tak puas hatilah. Nampak tu. Jadi kalau boleh kita suami isteri ni kalau boleh tidak ada rahsia, tahu, terutama dari segi kewangan. Kalau boleh cukup bulan dapat gaji, duduk sekali bincang suami isteri. Ni gaji abang dah tolak rumah, tolak kereta, tolak ini, bagi mak bapak dia, beli itu, beli banyak ni. Isteri pun sama juga. Macam tu. Dan yang bagus lagi tu, kalau bila kita naklah sentiasa kata orang tu, kita sebagai suami, suami, dalam Islam, ayat 34 surah An-Nisa, suami ialah sebagai pemimpin. Kena bagi nafkah. Ini pun satu masalah juga saya buat kaunseling ni. Ramai isteri-isteri datang jumpa saya, Haji, suami saya dah kahwin 11 tahun tapi tak pernah bagi nafkah. Dari situ, kalau boleh kita bagi, ni duit untuk sayang. Kecuali kalau isteri cakap apa, bang, isteri pun tahu kadang-kadang suami duduk bilik air, dia buka dompet tau. Tengok dalam dompet ada RM3 kan. Ada RM3 di dompet. Jadi isteri tu pulang balik. Pulang apa? Bang, saya terima nafkah ni tapi sekarang ni saya pulang balik pada abang kan. Juga tu kadang-kadang kita tengok dompet suami ataupun isteri. Itu paling bagus. Kalau nampak dalam dompet isteri kita tu ada katakan RM15, tambah jadi RM100. Nampak tu? Jangan pula RM15, kita ambil pula RM10. Kalau dompet suami ada banyak, isteri ambil, tak apa ke, Cik? Dia kalau misalnya biasanya seorang isteri, kalau dah ada kata orang tu persefahaman, isteri tak akan ambil daripada dompet suami, walaupun tengok banyak. Dia masalah yang timbul ni apabila suami ni dia tak jujur, tak amanah. Itu yang ada jumpa saya juga, faham? Ya. Haji, berdosa tak saya ambil duit suami saya tak bagi? Saya kata kenapa? Dia susah benar nak bagi duit. Jadi bila dia masuk bilik air, saya ambil lah. Allahuakbar. Okey, Ji. Jadi kalau boleh kita telus lah. Betul. Seronok dengan Haji Hushim ni, banyak kisah benar ni beliau kongsikan ni. Okey. Tetapi baru-baru ini mungkin ramai yang tahu ada satu kisah yang tular mengenai pasangan suami isteri ini yang bersama dengan kita pada hari ini, iaitu Puan Mona Din dan juga Encik Zulkifli. Yalah, macam kita tahu rumah tangga ni ada pasang surutnya. Masing-masing ada kerjaya, masing-masing mungkin juga ada turun naik pendapatannya. Okey, mungkin Puan Mona dan juga Encik Zulkifli ada kisah menarik anda berdua yang boleh dijadikan inspirasi untuk kita pada hari ini. Silakan, mungkin sebagai pembuka ni. Assalamualaikum, terima kasih. Baru-baru ni memang bukan baru, dah lama lah dia viral mengenai kisah di mana saya menyelitkan wang
di dalam handbag isteri saya. Tapi sebenarnya itulah amalan yang selalu saya buat lah. Sebenarnya saya memang selalu akan buka beg, cek tengok duit dia ada ke tak ada, jadi saya akan masukkan duit. Jadi setiap kali kalau dia nak ke mana-mana, saya akan pastikan kalau dia pagi nak pergi tu, saya malam saya akan cek. Saya cek beg dia, tengok ada duit ke. Sebab perempuan ni dia PN dia tak suka simpan duit banyak-banyak. Jadi dia menyerahkan semuanya kepada saya. Tapi kalau dia memerlukan duit yang banyak, dia akan bagi tahu dengan saya lah. Jadi saya akan bagi wang tu kepada dia. Ini soal toleransi dan juga kefahaman lah. Maksudnya mana kita masing-masing kena ada satu sikap percaya antara satu sama lain. Sebab konsep perkahwinan tu sendiri adalah perkongsian. Jadi apa saja yang ada tu kita kena kongsi, kita kena jujur dengan pasangan kita. Ya, Encik Zulkifli percaya pada konsep jujur dan bertoleransi kan, dan difahamkan Puan Mona seorang wanita yang berkejaya juga sejak awal perkahwinan lagi percaya dengan suami untuk menguruskan kewangan itu. Dan bagaimana setakat ini kalau kita lihat itu cukup membantu anda dalam kehidupan berumah tangga, Puan Mona? Sebenarnya untuk sesiapa sajalah kan, memang kita wajib percaya kepada suami kita. Tapi sebelum kita membuat sesuatu tindakan, macam contohnya dalam kes saya bila saya tulis di dalam FB, yang daripada awal kahwin saya serahkan ATM card saya kepada suami, dan saya kata kat dia, so mulai hari ini you manage our finance together. Masa tu belum ada anak, so saya kata sampailah kita ada anak, insyaAllah dah sepanjang perkahwinan. Sebenarnya untuk seorang wanita ataupun seorang isteri melakukan perkara tu agak benda yang sangat besar kan, tapi dia kenal suami saya. Setiap wanita yang mahu melakukan perkara itu harus betul-betul mengenali suami untuk mempercayai beliau. Kan, so dalam macam kes saya sebenarnya daripada masa bercinta dan masa berkenal pun, saya memang the reason kenapa saya pilih dia sebab saya rasa beliau adalah seorang lelaki yang sangat amanah, sangat jujur kan. So saya bukan melihat ni daripada kacamata saya sebagai seorang isteri ataupun seorang girlfriend masa tu kan, sebab kita ni kalau bercinta selalu dikelaburi kan oleh cinta. Tapi saya memang check dengan kawan-kawan, satu office, bos dia, keluarga, kawan-kawan. So kadang-kadang kita akan dapat mengenali seseorang tu by checking with others, close parties kan. So bila saya rasa beliau memang betul seorang yang sangat bertanggungjawab, amanah, so saya mulakan kehidupan pernikahan kita orang dengan bagi suami saya yang jaga seluruh kewangan. Tapi sebenarnya kisah ini sebenarnya bermula daripada kita orang nak kahwin lagi. So bila kita berkenal, bercinta masa tu, suami saya pun tidak ada simpanan walaupun 1 sen, saya pun tidak ada simpanan walaupun 1 sen, tapi kita suka each other dan saya ajak dia, jom kita kahwin. Saya yang ajak dia kahwin. Sweet. Saya kata saya pun tak nak bercinta lama-lama, kalau you betul-betul suka jom kita kahwin. Tapi sebab kita dua-dua tak ada duit dan kita pun tak nak pinjam daripada mak bapak ke apa, kita ambil personal loan. Masa tu saya dan dia berkongsi ambil personal loan sebanyak 4,000, dan duit personal loan itulah kami kongsi untuk kenduri di kedua-dua belah pihak tanpa berhutang dengan sesiapa, tanpa mak bapak keluar duit dan sebagainya. So dalam duit 4,000 itu saja. Jadi bila kita memulakan perkongsian hidup dengan share keuangan yang sebegitu, kita membayar bersama. So secara tidak langsung sebenarnya kisah saya memberikan tanggungjawab pada suami untuk manage kita punya kewangan ini disebabkan oleh bentuk keadaan masa tu mungkin kan, yang menjadi punca, dan dia berterusan alhamdulillah sampai ke hari ini. Sampai ke hari ini mereka ada satu orang kata perniagaan yang juga berjaya. Nanti kita nak kongsikan juga tentang tu. Tapi kita nak kembali kepada Haji Hushim sendiri. Okey, Haji, kalau kita mendengar cerita Puan Mona dan juga Cik Zulkifli ni, sebenarnya satu kepercayaan sangat besar diberikan kepada seorang suami. Bermakna suami itu memegang amanah yang sangat besar. Segala-gala pendapatan diserahkan untuk ditakbir oleh seorang suami. Okey, kalau katalah di luar sana seorang isteri mempercayai suami setahap ini sekali, apa tanggungjawab dan amanah yang suami ini perlu pastikan supaya dia orang kata tidak menjadi seseorang yang tidak amanah dan tidak bertanggungjawab? Apa dia nak kena pastikan tu?
Okey, terima kasih Farain. Tahniahlah kepada Puan Mona dan juga Tuan Zul. Saya dengar tu pun saya rasa Allah hebatnya. Kalau ada lah pasangan-pasangan macam ni dekat Malaysia, insya-Allah saya ingat kadar perceraian kita amat rendah. Saya bercakap sebagai seorang kaunselor lah. Banyak perceraian bermula daripada masalah kewangan. Sebab apa balik-balik pada seorang Farain tadi, maknanya kalau dah isteri kita, macam Puan Mona tadi kan, dah bagi kad, dah bagi serba-serbi kat suami, percaya habislah macam tadi kan. Jadi di situ tugas kita sebagai suami, kena amanah, kena jujur. Maknanya kita tak bolehlah guna duit itu untuk pergi nak pasang cawangan baru ke. Beli sport rem kereta je. Orang lelaki ni satu, bila duit banyak je dia jadi tak sedar diri tu. Jadi kat sini perlunya suami macam Cik Zul ni, maknanya tadi bukan apa tu, duit tu tadi tu betul-betul diamanahkan oleh isteri kita. Kita maknanya membina hala tuju untuk keluarga kita, anak-anak kita dengan duit kita bersama tu. Itu apa? Kita balik-balik dalam Al-Quran pun, mana Allah pun berfirman dalam surah An-Nisa 34, suami ialah sebagai pemimpin. Kena sediakan tempat tinggal, makan, minum dan sebagainya. Tapi dah suami, isteri dah bagi kat kita kepercayaan, maka kita hendaklah kata orang tu gunakan duit itu. Pertama sekali, memanglah isteri bagi itu, maknanya isteri percaya kat kita, bukan 100% ni Puan Mona percaya kat Cik Zul ni. 300%. Saya nampak pula tu. Puan Mona pula ajak kahwin. Hebat tu. Sebab dia percaya kat Cik Zul. Dia percaya kat Cik Zul ni. Ini lelaki ni. Saya dengar adik pun, saya pun sama juga Puan Mona dulu kahwin. Memang duit 1 sen tak ada. Kami dua-dua cikgu kan, gaji masa tu RM405, mana ada. Jadi betul-betul balik dan kita kumpul bersama dan insya-Allah keberkatan tu. Tapi yang penting suami kena amanah, kena jujur. Maknanya bukan apa tu, katakan untuk bayar rumah ke, untuk bayar kereta ke, untuk makan minum, untuk sekolah anak-anak, tuition anak-anak. Dan satu lagi saya nak juga kalau boleh, kita kadang-kadang isteri ni kadang-kadang bila dah bagi serba-serbi tu dalam dompet dia tu kadang-kadang RM5 nak pergi kerja. Nampak tu. Jadi kita sebagai suami ni bila isteri masuk bilik air, kita ambil ni dia punya handbag. Kadang handbag suami isteri kita tu besar. Tapi dalam tu ada apa Farain? Ada minyak apa tu? Minyak ni. Minyak apa tu? Cak kapak. Minyak cak kapak. Macam-macam dalam tu ada. Ingat nak cakap minyak pengasih. Itu dia yang dah habis 3 tahun. Jadi kadang-kadang handbag tu berat, nampak? Macam tengok orang perempuan ni handbag memang besar, kalah. Tapi duit dalam kadang-kadang tak ada. Nak minta dengan suami, takut nanti suami tak bagi. Jadi kalau boleh kita suami, bila isteri kita dalam bilik air ke apa, kita buka selongkar balik. Banyak apa? Tisu. Kalau sekarang ni banyak lah. Fast mark ni banyak. Tutup muka dah. Satu tak cukup. Tambahlah Farain. Tambahlah. Kalau dia ada RM10, RM10. Macam tu. Jadi itu penting. Setuju Tuan Haji. Walaupun beg tangan tu berat Fahrin, ada lipstick, ada tisu, ada sanitizer lagi sekarang ni. Okey, baik. Tapi kan Tuan Haji, pastinya bukan semua orang telus, bukan semua orang jujur dengan pasangan. Macam mana kita nak tangani tu? Simpan dulu jawapan. Kita nak dengarkan dulu pendapat rakan-rakan kita di luar sana mengenai topik kita pada hari ini, kongsi rezeki. Jom. Kita dengarkan. Pada saya tak salah untuk kita berkongsi rezeki. Kita boleh membahagikan komitmen keuangan mengikut peranan masing-masing. Tetapi pada pasangan yang memilih untuk menguruskan keuangan secara bersendirian, mungkin suami sahaja yang menguruskan keuangan ataupun sebaliknya, ataupun isteri sahaja yang menguruskan keuangan, ada pro and con, di mana jika seseorang itu menguruskan secara bersendirian, dia lebih mudah kerana kita boleh mengikut cara kita yang tersendiri, tak terikat dengan cara orang lain, as long as all the commitments settle on time. Masing-masing boleh memberikan peranan dan tugas masing-masing. But at the end, saya prefer pihak suamilah yang bertanggungjawab dalam memberikan sebarang keputusan yang melibatkan hal kewangan keluarga. Baikannya sudah tentu ianya dapat meringankan beban kepada pihak yang menguruskan, di mana pasangan tersebut bolehlah memberi lebih fokus kepada perkara selain pada hal kewangan keluarga. Seperti contoh, hal-hal yang melibatkan pengurusan masa, kebajikan keluarga dan sebagainya.
Dia Itu sebenarnya dia. kan Hawa, dia rumah tangga ni dia macam satu pasukan. Macam Ya, Hawa kata dia teamwork betul. sebenarnya. Betul. Kan bila kita dah tahu kesusahan ataupun kelebihan masing-masing, bolehlah bantu-bantu kan. Baik Puan Mona, rata-rata yang berpendapat, ada yang berpendapat bahawa gaji isteri, pendapatan isteri adalah hak isteri. Tetapi kalau kita lihat dari perspektif yang lain pula, apabila kita berkongsi rezeki bersama pasangan, lebih luas rezeki kita, lebih mudah pelancaran hidup kita. Pendapat Puan Mona pula bagaimana? Kalau kita lihat Puan Mona berkongsi bersama suami, begitu telus bersama suami mengenai pendapatan dan juga dari segi kewangan. Okey, ada hikmahnya tu. Mungkin boleh dikongsikan. Sebenarnya benda ni bergantung kepada keadaan hidup masing-masing kan, sebab Allah ni dia melakar kita punya kanvas kehidupan kita berbeza. Kalau ditakdirkan kita seorang wanita mengahwini seorang lelaki, suami yang kaya raya kan, yang cukup untuk menafkahi kita kan, jadi kemungkinan tak payahlah kita berkongsi kalau tidak perlu kan. Tapi dalam kes saya dan mungkin juga kes ramai pasangan yang lain, kita memulakan kehidupan berumah tangga daripada zero, orang kata kan. So kedua-dua kita mungkin masih berada dalam keadaan yang sangat sukar di awalnya. Jadi kalau dalam keadaan macam tu, saya suka untuk menasihatkan kepada suami isteri untuk berkongsilah rezeki, sebab kita membina perkongsian hidup bersama. Kan, kalau kita sama-sama berkongsi, kita share, kita telus, kita amanah, kita bekerja sama, kita hormat menghormati kan, kita selain daripada kita cinta mencintai, insya-Allah rasanya rumah tangga kita akan lebih rukun, lebih damai kan, dan kita dapat hidup dalam keadaan yang lebih baik. Tapi andai kata sampai satu ketika kalau pendapatan suami pun dah lebih banyak, so bolehlah suami mengambil tanggungjawab itu sepenuhnya untuk menafkahi isteri dan juga keluarga, sebab memberi nafkah itu adalah kewajipan seorang suami kan. Tapi untuk kalau kita tidak berada di keadaan itu, maka berkongsi itu, jika pilihan yang lebih baik, berkongsilah dengan hati yang lapang dan telus, dan suami mesti sangat amanah dan mesti sentiasa menghargai pengorbanan isteri yang ini. So dalam apa tindakan sekalipun, suami kena ingat duit yang digunakan ini adalah duit bersama kan. Jadi gunakanlah dengan penuh manfaat untuk kebaikan keluarga, terutamanya anak-anak. Jangan sesekali seorang suami bersikap tidak amanah dan mengambil hak ini untuk diri dia sendiri. So itu sangat penting lah. Kalau suami pun baik dan jujur, saya rasa seorang isteri itu sangat bahagia untuk berkongsi segala-galanya. Betul. Saya dapat lihat jelas perkongsian. Puan Mona dengan Cik Zul. Bila Puan Mona cakap tadi, Cik Zul penuh wajahnya menghargai pengorbanan, penuh kasih sayang tu. Okey. Cik Zul, kebiasaannya ibu ayah dalam rumah tangga sebagai ibu dan ayah merupakan cerminan kepada anak-anak mereka sendiri. Jadi adakah apa yang Puan Mona dan juga Cik Zul amalkan ini juga dinasihatkan, diterapkan, dididik kepada anak-anak? Cik Zul, silakan. Sebaiknya memang itulah yang saya nak anak-anak saya ikut. Saya selalu memberi pesan, ingatkan kepada diorang bahawa perkahwinan ni sebenarnya ada satu perkongsian. Okey. Jadi saya harap apa yang dia lihat, apa yang saya lakukan itu, dia ambil itu sebagai satu teladan. Jadi saya tidaklah secara direct memberitahu you kena ni, tapi saya percayalah sampai hari ini daripada perkahwinan anak saya melihat mereka juga bahagia. Jadi bertolak ansur. Jadi setakat ni saya tak pernah tengok mereka ada apa perselisihan pasal duit ke, semuanya dikongsi bersamalah, maknanya berkongsi. Jadi saya rasa contoh melalui tauladan lah. Maknanya apa yang kita buat tu mungkin itu yang dilihat oleh anak-anak sebenarnya. Dan diikuti oleh pastinya kalau kita lihatkan Tuan Haji Hushim, pastinya apa yang dilakukan ibu bapa diikuti oleh anak-anak dan seterusnya, generasi-generasi seterusnya. Baik Tuan Haji Hushim, apabila kita bercakap mengenai kewangan, satu topik yang begitu sensitif, ada dalam kalangan mereka yang takut untuk berkongsi, terlalu berselindung, rasa marah apabila ditanya tentang kedudukan kewangan mereka. Bagaimana untuk ketepikan emosi, bagaimana untuk pasangan-pasangan ni ketepikan emosi dan berbincang secara damai
Dan seterusnya, lihat dari perspektif yang lebih baik, lebih ada hikmah dalam pengurusan kewangan bersama. Kerana betul ya, kabarnya kerana masalah kewangan ni juga menjadi antara punca utama perceraian di negara kita ni, Ji. Ya, betul lah Farain. Memang betul. Saya sebagai kaunselor, jadi satu hari 2 kes lah saya buat. Dan kebanyakannya berpunca daripada masalah kewangan. Lagi pula masa pandemik COVID. Masa pandemik ni lagi banyak kes. Sebab apa, suami dah kena berhenti kerja, suami isteri tak ada kerja dan ramai yang kita kata terkesan. Tapi berbalik-balik kepada soalan Hawa tadi, yang mana kita kata kita suami isteri ni yang penting kat sini kalau misalnya dah mula tidak ada persefahaman pasal kewangan ni, lepas tu kalau bagusnya macam Puan Mona dengan Cik Zul tu, maknanya sebelum kahwin tu dah bincang tau. Masa kita bercinta, jangan bercinta tu untuk misalnya kata kita nak minum air fresh orange je nampak tu dan juga nak itu borak-borak cerita-cerita yang tu, tapi dah mula juga pasangan masa sebelum kahwin pun dah bincang soal ni. Contoh misalnya yang you kalau misalnya nanti bila kita kahwin ke apa, duit I bagi kat you you pegang apa yang I boleh ke? You boleh percaya ke? Jadi yang suami pula cakap okey, I sebagai suami insya-Allah I akan jaga ni semua. Jadi perbincangan kat situ tau. Tapi semuanya masa bercinta bukannya semua indah. Bila dah kahwin ni, the true colour. Colour sebenar akan timbul bila kita duduk serumah. Bila duduk serumah baru kita kenal pasangan kita. Siapa suami kita, siapa isteri. Sebelum masa bercinta janji nak kongsi sama-sama. Tapi bila dah kahwin pula, si suami ataupun isteri pula cakap, duit you, duit I. Duit I, duit I. Jadi kalau yang macam ini, yang pertama sekali dan juga Fahrin, yang pertama kita maknanya suami isteri itu duduk berbincang dululah. Bincang sebab apa, duit ni dia boleh jadi satu kita kata gangguan emosi dan juga mental for everyday tu. Hari-hari dia boleh jadi pasal duit ni. Jadi kita punya hidup rumah tangga pun tak aman. Masuk bilik nampak muka suami je, bang mana duit I? Dia main-main duit, pergi dapur, pergi mana semualah. Dan hari ni pula dah ada kita kata WhatsApp group, dah ada macam-macam. Jadi benda-benda ni semua kena selesaikan cepat kalau boleh. Pasal ni duduk suami isteri, boleh duduk dulu suami isteri. Tapi kalau tak boleh juga, itu yang ramai yang datang jumpa saya tu, buat kaunseling rumah tangga, kaunseling perkahwinan. Datang balik tu kena ada the third party. Ada orang ketiga. Tapi saya tertarik dengan Cik Zul tadi, mana sebagai ayah, sebagai ibu bapa, kita kena memilih anak-anak kita. Dan kita kena jadi model, kena jadi contoh kepada anak-anak cakap. Kita kena cakap dengan anak-anak kita. Betul. Panggil anak menantu dulu tu, panggil ni anak ayah panggil, ni dah kahwin nanti, duit share sama-sama tu. Ayah dengan mama ini cerita lah sikit, bagi tazkirah sikit lah. Betul. Yang penting je mereka kena sentiasa telus lah dan juga turunkan orang kata apa yang baik itu kepada anak-anak. Okey. Baik, di penghujung perbincangan kita ini, Puan Mona dan Cik Zul, mungkin secara umumnya kepada pasangan yang berumah tangga di luar sana, yang ada pasang surutnya, lebih dan kurangnya, apakah secara ringkasnya boleh dikongsikan bersama mereka tentang perkongsian rezeki ini? Pada saya, bila kita dah decide untuk berkahwin, untuk berkongsi kehidupan tu, di situ kita kena jujur dengan pasangan kita. Jadi bila kita bersikap jujur, kejujuran itulah, bermula dengan kejujuran itulah yang selamanya yang sebenarnya akan menyelamatkan rumah tangga, yang boleh membantu untuk kita menguruskan rumah tangga dengan betul. Jadi jadi tidak ada pertelangkahan. Jadi itu penting, itu kejujuran itu penting. Jadi sebenarnya nak sebut pasal kejujuran ni kadang-kadang susah, tapi kadang-kadang itu yang harus kita cari dalam kehidupan sebagai suami isteri. Okey, dan yang paling penting sekali sebagai suami, amanah, dan isteri juga saling mempercayai. Baik. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Hushim Saleh dan juga Puan Mona Din serta Cik Zulkifli Muhammad Ali kerana banyak yang telah berkongsi bersama dengan kita tentang topik berkongsi rezeki ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, banyak pengisian yang kita dapat, tapi apapun kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini.
Bertemu kembali di Wanita Hari Ini. Pada segmen tajaan pada hari ini, kita bersama dengan V Asia Cosmetic dan Healthcare. Bersama kita adalah pengasasnya, Dato' Azril Muhammad Razi yang akan berkongsikan mengenai produk-produk yang dibawakan oleh V Asia. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam, khabar awak sihat? Sihat, Alhamdulillah. Baik, Dato', kalau kita lihat ada 3 produk di depan saya ni, ada Apple Orange Fiber, Trim White dan juga Body Cosette Double Strap. Terus kongsikan, Dato'. Okay, terima kasih Hawa. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Wanita Hari ini. Saya faham kat rumah dengan PKP sekarang ni, ramai antara kita sebenarnya Hawa yang tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat. Tidak mengamalkan pemakanan yang seimbang, makan berlebihan, kejap-kejap buka peti ais, macam-macam jawadah yang enak, Apa pun jangan lupa, jaga kesihatan, jaga pemakanan, sebab apa yang kita makan sebenarnya boleh menyebabkan pelbagai masalah kesihatan, bentuk badan kurang menawan, obesiti, dan kalau kita perhatikan, corak pemakanan kita yang kurang sihat, tidak makan makanan yang sihat, tidak mengamalkan diet yang seimbang, kurang mengamalkan pengambilan serat, yang mana ramai antara kita terlupa, yang mana pengambilan serat ni sangat-sangat penting, sebab apa, serat yang tidak mencukupi sebenarnya boleh menyebabkan macam-macam masalah kesihatan, kenaikan berat badan, obesiti, usus tidak sihat. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan, amalan pengambilan serat ni sangat-sangat diamalkan oleh masyarakat di negara timur dan juga setengah masyarakat barat juga mementingkan pengambilan serat. Sebab apa, pengambilan serat ini dapat membantu mengekalkan bentuk dan juga berat badan yang ideal. Kalau kita perhatikan visual kat TV, ini adalah rakaman 3 tahun lepas, yang mana kita tengok kalau musim-musim perayaan ataupun rumah terbuka, kita makan berlebihan, sampai kadang-kadang rasa perut tak selesa, mual, makan makanan yang manis, kadang-kadang ada masalah sembelit, susah untuk lawas. Saya kira permasalahan ini adalah masalah yang sangat risau berlaku di kalangan kita, sampai kadang-kadang kita rasa mengah, perut penat, kemudian lama-kelamaan sampai ada masalah susah nak berfashion, baju dah tak muat, yang mana saya katakan kepada anda, pentingnya pengambilan serat, yang mana serat ni sangat-sangat bagus, yang mana V Asia telah lama pasarkan Apple dan juga Orange Fiber Extra V Asia ni, yang mana sangat-sangat baik, dapat membantu untuk anda mengecapi bentuk dan juga berat badan yang ideal. Formulasi yang terbaik oleh pakar pemakanan dan juga pakar nutrisi yang bertauliah. Kalau anda lihat video TV, yang mana Apple Fiber Extra ni saya sangat cadangkan untuk berat badan kurang daripada 70 kg. Kalau anda berat badan lebih daripada 70 kg, boleh dapatkan Orange Fiber Extra, yang mana ianya bertindak seawal pengambilan, 4 hingga 6 jam selepas makan, anda akan lawas, perut rasa lebih selesa, lebih ringan, saya tak langsung dapat membantu mengecapi bentuk dan juga berat badan yang ideal. Bercakap mengenai harga, Apple Fiber Extra dijual pada harga RM35, Orange Fiber Extra harga RM40, formulasi Peace Slim khas yang dapat membantu memberi rasa kenyang berpanjangan, melawas, detox secara semula jadi, Hawa. Dan kemudiannya, dalam ni juga ada ramuan teh hijau, yang mana teh hijau ni sangat tinggi dengan ramuan yang sangat baik, yang mana ramuan tinggi antioksidan, yang mana dapat membantu mengecapi bentuk badan yang ideal, metabolisme yang sihat. Saya faham ramai antara kita yang ada masalah metabolisme yang rendah, seiring dengan peningkatan usia, kadang-kadang susah, bentuk badan kurang menawan. Dan seterusnya, saya juga bawakan produk yang kedua, iaitu Trim White, Hawa, yang mana Trim White ni saya sangat cadangkan, anda amalkan pada waktu pagi ataupun anda amalkan sebelum makan berat, pada waktu tengah hari, yang mana pengambilan Trim White ni dapat membantu memberi rasa kenyang berpanjangan, menambah tenaga, dan sama juga membantu membakar lemak berlebihan dalam tubuh badan. Sebab apa, formulasi sangat istimewa ni, formulasi sinitrol, Garcinia cambogia dan juga Hudia, yang mana dapat membantu menyekat selera makan. Saya faham kadang-kadang kita ada masalah craving, suka makan, selera makan yang sangat tinggi. Jadi pengambilan Trim White ni ada 2 perisa, boleh beli sama ada coklat ataupun kopi Arabica, yang mana dapat membantu memberi rasa kenyang. Yang paling penting, anda tak perlu risau, sebab apa, formulasi Trim White ni tanpa bahan terlarang, tanpa sibutramine, tak ada kesan berdebar, tak ada rasa mual, tak ada rasa pening, tetapi bila anda amalkan Trim White ni, anda akan rasa lebih kenyang, lebih bertenaga, secara tak langsung juga, dalam masa sama juga dapat membantu meningkatkan metabolisme. Saya faham, ramai antara kita yang ada masalah metabolisme yang rendah, menyebabkan masalah, kata orang tu, susah untuk capai berat badan ideal, masalah berat badan berlebihan, obesiti dan sebagainya. Jadi minum Trim White ni terlebih dahulu pada waktu pagi ataupun pada waktu anda sebelum makan tengah hari, dan kemudiannya pada waktu malam adalah masa yang terbaik untuk anda amalkan Apple ataupun Orange Fiber Extra ni, yang mana sangat-sangat bagus. Seperti mana saya katakan tadi, kesan awal pengambilan, kalau anda amalkan Trim White ni, dapat membantu memberi rasa kenyang yang berpanjangan,
lebih kurang 4 hingga 8 jam. Kalau anda amalkan Apple ataupun Orange Fiber Extra ni dapat membantu proses pelawasan yang mana 4 hingga 6 jam selepas anda amalkan Orange ataupun Apple Fiber Extra ni, anda akan ketandas untuk menyingkirkan lebihan makanan tak terhadam Yang paling penting anda tak perlu risau sebab apa formulasi terbaik ni tak berlaku cirit-birit tak memulai. Yang mana pada peringkat awal saja mungkin ada sedikit anda akan kerap ketandas, tapi lama kelamaan apabila usus kita dah bersih, usus kita dah sihat anda hanya akan ketandas 1 hingga 2 kali sahaja sehari yang mana saya kira adalah kadar biasa untuk manusia yang sihat Dan seterusnya yang terakhir juga saya bawakan ni dia produk terbaru daripada VRC iaitu body corset double strap. Ini adalah corset yang sangat-sangat bagus sangat stretchable memberi yang mana saya kira kualiti yang terbaik anda boleh cuba sebab apa dapat membantu anda untuk mendapatkan bentuk pinggang yang macam kerengga. Saya faham ramai nak pinggang yang cantik pinggang yang langsing, jadi jangan lupa dapatkan body corset VRC ni harga RM59 saja Ini harga terbaru kita baru pasarkan di toko-toko jamu. Kalau anda nak buat belian secara online kita ada potongan diskaun yang sangat-sangat istimewa body corset ni sangat-sangat bagus. Biasanya kalau di pasaran kita dapat lihat harganya RM100 ke atas, tetapi VRC pasarkan pada harga RM59, tetapi dengan potongan diskaun istimewa RM50 anda boleh buat belian secara online di jombai.my jomby.my. Ingat kalau anda ke kedai-kedai jamu pastikan VRC baru beli sebab apa VRC adalah peneraju, perintis juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Saya ringkasnya untuk bentuk badan yang lebih ideal. Jangan lupa pada waktu pagi ataupun pada waktu tengah hari sebelum makan berat anda minum Trim White terlebih dahulu yang dapat membantu mengehatkan pengambilan makanan daripada makan berlebihan. Kemudian pada waktu malam jangan lupa minum Apple ataupun Orange Fiber Extra ni yang mana dapat membantu melawaskan, mengatasi masalah sembelit. Saya kira secara tak langsung kombinasi dua produk ni dapat membantu anda untuk mengecapi bentuk dan juga berat badan yang ideal yang mana harga Apple Fiber Extra ni harga dia RM35 untuk berat kurang 70 kg. Kalau lebih 70 kg dapatkan Orange Fiber Extra harga RM40. Trim White ada dua pilihan coklat Belgium dan juga kopi Arabica harga RM45 10 cc. Dan Hawa jangan lupa dapatkan juga body corset double strap ni harga RM59 dan juga potongan diskaun yang sangat-sangat istimewa murah di Shopee, Lazada dan juga di jombai.my. Bagi anda yang terima kasih Dato'. Hubungi online kami 019-244-4492. Terima kasih Hawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dato' Azril atas perkongsian yang cukup padat dan jelas itu tadi. Baiklah kepada anda semua penonton wanita hari ini, kita berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Baik, terima kasih bersama dengan kami sehingga ke penghujung siaran hari Jumaat ini. Tetapi ada sesuatu yang kami ingin kongsikan daripada Ai Chi Yi, Hatimu Sedingin Salju. Apa yang terjadi bila 3 orang lelaki jatuh cinta pada seorang wanita yang sama bernama Rania? Wah, so lucky kan? Tidak semudah itu. Jom saksikan drama terbaru Hatimu Sedingin Salju, lakonan hebat Hisham Hamid, Aprina Manrus dan Hafiz Mikail setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 malam di app penstreaman paling best Ai Chi Yi atau www.iq.com/local. Apa yang terjadi Hawa sekiranya 3 orang lelaki jatuh cinta pada seorang perempuan yang sama bernama Hawa Rizwana? Alamak. Kita bergurau saja untuk menutup siaran kita pada hari ini. Tetapi itulah antara drama yang cukup menarik dapat disaksikan oleh anda di app penstreaman terkini iaitu Ai Chi Yi. Baik Hawa, selesai sudah hari ini dan saya kira kita harap dapat memberikan inspirasi dan juga orang kata kebersamaan, keharmonian di dalam rumah tangga anda, di dalam berkongsi rezeki. Kita kembali pada hari esok, hujung minggu, hari Sabtu WHI Extra. Hawa nak buat apa agaknya esok? Esok topik ini aktiviti PKP 3.0 di rumah. Kalau Fahrin dekat rumah suka buat apa sekarang kalau ni? Kita lihat sebenarnya apa yang kita kongsikan mungkin ramai yang lebih bersedia, ramai lebih faham tentang situasi orang kata kuarantin sebab dah pernah lalui kan? Pernah lalui itu tempoh lockdown. Tapi apa yang pasti kita terus ingin menceriakan diri kita. Kita kena mengatasi masalah mental, depresi, tekanan dan sebagainya dengan ada aktiviti yang baru Hawa. Kalau anda dah biasa dengan rutin sebelum ini, mungkin pada hari esok apa yang akan dikongsikan oleh tetamu-tetamu kita ada idea baru untuk anda meluaskan kreativiti untuk menghilangkan rasa tekanan di rumah. Jadi pastikan anda bersama dengan kami lagi esok WHI Extra jam 12 tengah hari. Semoga hari Jumaat ini penuh keberkatan, penuh kerahmatan buat anda semua. Assalamualaikum. Bye. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan
Usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita